Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Diana binti Mareja, nombor metrik 249240. Saya Nolia Morira binti Hasan, nombor metrik 249240. Okey, untuk tugasan kedua iaitu tugasan ilmiah, kami bersama-sama bersepakat untuk memilih tajuk ketidaksantunan berbahasa dalam siri televisyen JKKK Musim 5, episod 13. Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok kenapa kami memilih tajuk ketidaksantunan berbahasa tadi. Boleh tengok daripada orang dia pun kita kena pulang untuk berdua. Nyanyi lah. Ini yang kita nak, ini yang kita nak. Lagu apa Pak Kodi? Terima kasih. Ingatlah. Lahanan Orang dia pun okey, ketidaksantunan berbahasa ni adalah terjadi apabila berlakunya bentuk kebiadaban berbahasa seperti yang tertera pada tulisan di hadapan, iaitu yang pertama komunikasi bertulis terlalu ringkas, yang mana membuatkan bahasa tu menjadi susah untuk difahami. Seterusnya, menuduh tanpa bukti, berpura-pura, marah, menghina, sindiran, terlampau memuji, melebih-lebih, cakap berbelit sehingga kan menjadi kepada sesuatu yang lebih negatif. Okey, seterusnya kaitan teori dan siri televisyen JKKK musim 5 episod 13. Kami memilih teori daripada teori ketidaksantunan daripada Culpeper 1996. Dia menyatakan, dia menyenaraikan terdapat 5 teori. Yang pertama, teori ketidaksantunan secara langsung. Yang kedua, teori ketidaksantunan positif. Yang ketiga, ketidaksantunan negatif. Yang keempat, penggunaan sindiran. Dan yang kelima, menahan kesantunan. Apa kaitannya dengan cerita yang ataupun siri jenaka yang disebut tadi? Yang pertama, kita boleh lihat bahawa yang tidak langsung ni contohnya dari segi menjadikan kekurangan seseorang sebagai bahan jenakanya. Contoh dia watak Pak Din. Watak Pak Din ni dia seorang yang berkulit gelap, seorang yang macam mana macam bila dia bila dia berkulit gelap menjadikan kulit dia sebagai bahan jenaka. Yang seterusnya dia, dalam episod yang dipilih ni, Bijan menyamakan Pak Din sama dengan meja kayu yang keras. Okey. Teori yang kedua yang menunjukkan ketidaksantunan positif, Bijan ada menyatakan pada Lola, dia simpati dengan Lola. Tapi dalam masa yang sama dia kata Lola dah disamakan Lola dengan busuk. Dia menyebut Lola tu busuk, tersisih, dan seperti kain buruk. Yang ketiga, ketidaksantunan negatif. Kita daripada yang kita dapat adalah yang slide yang kedua tadi, yang video yang ditontonkan, bahawa Pak Kodi kan, Pak Kodi menyanyikan lagu Selamat Pengantin Baru, ditukar ataupun mengubah perkataan selamat kepada lahanat. Dia nyanyi dengan perkataan yang sangat biadab lah, sehingga kan cerita ataupun siri jenaka JKK ni tular dan viral disebabkan perkataan tersebut. Okey. Dan yang keempat, penggunaan sindiran.
Dalam JKK ni ada seorang watak yang bernama Salman, dia OKU. Daripada gerak-geri dia memang kita nampak bahawa dia bermasalah di bahagian kaki. Pada situasi ini, diorang mentertawakan apabila Pak Din meminta Salman menari dalam hari perkahwinan itu. Dan nampaklah dia punya reaksi sindiran-sindiran tu. Dan yang terakhir sekali, menahan kesantunan, iaitu contoh daripada kaitan daripada Sri Jenaka ni, Pak Din cakap dekat wangi bakal dia punya isteri tu, kenapa tak bagi rasa tikus je pada ayah dia. Okey, itu saja dari saya. Seterusnya disambung oleh saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya saya akan sambung kepentingan dalam kesantunan bahasa. Okay, dalam kajian ni kami memilih 3 kepentingan. Yang pertama perpaduan, berbudi bahasa dan membentuk nilai murni. Okay, perpaduan. Okay, perpaduan adalah masyarakat yang berbudi bahasa akan saling hormat menghormati, tidak kira apa jua warna kulit ataupun status. Tambahan lagi, kita ni penduduk rakyat Malaysia ni berbilang kaum dan berbilang bangsa. Jika tak ada sikap budi bahasa ni, saya rasa maka Malaysia ni tak akan aman seperti sekarang ni lah. Okay, seterusnya perselisihan faham antara kaum seperti 13 Mei 1969 dapat dielakkan jika kesemua kaum ni ataupun tak kira warna kulit ataupun status saling berbudi bahasa, saling menghormati antara satu sama lain. Okay, seterusnya yang kedua berbudi bahasa. Okay, dengan berbudi bahasa ni secara tak langsung dapat menjalinkan silaturahim dan ukhuwah. Okey, pada masa kini terutama sekali golongan muda lah terlalu gairah mengejar kemajuan yang moden seperti ini. Ataupun sibuk meluangkan masa dengan bekerja ataupun remaja-remaja sekarang lagi sangat dengan gadget-gadget sekarang. Jadi dengan benda-benda ni akan menyebabkan kurang berkomunikasi. Okay, apabila kurang berkomunikasi maka para pemuda ataupun golongan remaja khususnya tidak dapat berbudi bahasa dengan baiklah. Okay, aktiviti seperti kunjung-munjung, gotong royong, kenduri, kendara, okay, juga semakin pudar pada masa kini. Seperti kita ambil contoh kenduri kahwin. Kalau dahulu kita perhati kebanyakannya akan satu kampung akan saling bergotong royong lah. Masak masakan yang untuk nak diberikan kepada tetamu. Tapi pada masa kini ramai lebih memilih untuk memilih catering dengan alasan tidak mahu menyusahkan jiran tetangga. Okay, apabila berlaku begini, maka keharmonian itu tidak dapat diwujudkan lah. Okay, seterusnya membentuk nilai murni. Okay, kesan tidak kesantunan ni, okay, remaja mula tidak menghormati orang tua ataupun orang yang lebih tua daripada mereka. Okay, kesannya adalah berpunca daripada mereka menonton rancangan-rancangan TV yang berada di ataupun berada di media massa. Okay, terutama sekali golongan remaja, handphone adalah satu kepentingan sekarang bagi mereka. Bagi setiap remaja, kalau mereka tidak memiliki handphone ataupun handset bagi mereka, hidup mereka tidak lengkap. Okay, jadi mereka dapat memperolehi segalanya hanya di hujung jari sahaja. Okay, jadi dengan ni dapat menghakislah sikap-sikap nilai murni. Okay, seterusnya saya akan sambung. Okay, seterusnya cara menangani masalah kesantunan berbahasa. Okay, yang pertama peranan ibu bapa. Okay, peranan ibu bapa sangat-sangat penting dalam mendidik remaja masa kini. Okay, ibu bapa hendaklah mengetahui siapakah yang berkawan dengan anaknya. Selalu keluar dengan siapa. Kita tak boleh
percaya anak 100% pada zaman serba moden ni. Okay, ibu bapa perlu tahulah apa aktiviti yang dilakukan oleh anaknya, dan selain itu ibu bapa sekarang perlu tahu apakah yang selalu ditonton ataupun yang sering dilihat terutama sekali dalam YouTube, apakah yang ditonton oleh anaknya, sebab kerana benda-benda yang tidak baik mudah didapati hanya di hujung jari sahaja. Okay, seterusnya peranan media massa. Okay, media massa hendaklah menapis dulu cerita-cerita yang yang terdapat ataupun yang akan disiarkan di televisyen. Tidak kiralah sama ada drama, telemovie, hatta rancangan komedi sekalipun. Okey, apabila tidak ditapis, maka kadang-kadang terkeluarlah yang tidak sepatutnya, seperti dalam siri televisyen JKK ni lah, episod 5, episod 13, di mana Pak Kodi menyebut perkataan lahanat. Okey, selepas itu remaja sangat suka menyebut perkataan lahanat, dan remaja sering memperulang-ulangkan perkataan tersebut. Okey, seterusnya peranan ICT. Okey, pihak berkuasa hendaklah memainkan peranan dengan menetapkan had umur semaksimalnya, ataupun kalau boleh murid sekolah lah tidak membenarkan pelajar yang bersekolah ni untuk memasuki cyber cafe. Okey, kesimpulannya, budi bahasa budaya kita. Okey, membudayakan unsur-unsur yang lebih beradab sangat penting dalam mendidik masyarakat agar berterusan dengan kesopanan dan kesantunan. Okey, sekarang kita perhati PM kita sendiri menekankan rukun negara, di mana dalam rukun negara terdapat kesopanan dan kesusilaan. Maka jadi kesopanan ini sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Okay, dalam berkomunikasi, kita hendaklah menjadi seorang ahli yang peramah, bertimbang rasa, berfikiran positif, serta mengamalkan sikap toleransi, bersikap santun, jujur dan saling menghormati antara satu sama lain. Okay, kesimpulannya, kesopanan dan kesusilaan wajib kita amalkan dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Wassalam.